Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama bertemu pada ruang waktu di antara Maghrib dan Isyak dengan majlis ilmu. Walaupun terdapat berbagai itulah dengan wabak dan bencana yang menimpa negara COVID-19. Tapi alhamdulillah dapat kita bersama-sama berkongsi ilmu dalam memahami iaitulah kitab ini, ringkasan kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa yang besar, sampai muka surat ke 151. Betul tak? Muka surat 1 65 155. Firman Allah lah, iaitu merangsang orang untuk berdamai. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Maksudnya tiada kebaikan dalam kebanyakan bisikan, iaitu perbicaraan rahsia mereka, kecuali perbicaraan orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengusahakan perdamaian, atau islahin bainan nas, illa man amara bi sadaqatin, melainkan orang yang menyuruh untuk memberi sedekah, memberi sedekah, atau ma'rufin, atau berbuat kebajikan, atau islahin bainan nas, ataupun mendamaikan di antara manusia. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, barang siapa yang melakukan hal demikian untuk mencari keridaan Allah, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, maka kami, itu Allah Ta'ala, akan memberinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Iaitulah ini dalam bab menyakiti dan memaki orang Islam. Tiada kebaikan dalam kebanyakan bisikan ataupun perbicaraan rahsia dalam, ataupun pemuafakatan, perbincangan ke perbicaraan, melainkan perbicaraan tersebut ataupun mesyuarat tersebut untuk menyuruh orang berbuat, memberi sedekah, berbuat kebajikan ataupun perdamaian di antara manusia. Mujahid, Imam Mujahid berkata, ayat ini bersifat umum. Umum maksudnya boleh digunakan untuk semualah, secara umum, untuk sekalian manusia. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang berbisik-bisik dengan rahsia selama manusia, berbisik-bisik atau berrahsia bersama manusia, atau yang memanjangkan bicara
kecuali yang memang bermaksud untuk perbuatan yang baik, melainkan tujuan dia adalah untuk kebaikan. Seperti menyuruh orang mengeluarkan sedekah. Mengeluarkan sedekah ni pahala yang amat besar sekali. Kebanyakan orang yang telah meninggal dunia, dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kembalikan dia ke dunia. Kenapa? Di antara yang dia nak buat adalah untuk bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nescaya kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang yang soleh. Orang yang tidak dapat sempat berbuat amal kebajikan di dunia, dia menyesal apabila telah meninggal dunia di dalam kubur. Dan mohon kepada Allah Ta'ala supaya mengembalikannya ke dunia. Tetapi adakah boleh kembali? Mustahillah Allah nak kembali, melainkan dengan izinnya lah. Tak ada mustahil bagi Allah, tapi mustahil bagi kita. Sekiranya Allah nak kembali bolehlah, tetapi secara adatnya mustahil lah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang itu apabila sampai ajalnya. Sampai ajal akan diambillah. Seperti dia menyuruh orang supaya bersedekah, ataupun dia sendiri sedekah dan orang lain juga bersedekah, atau melakukan kebaikan kepada orang lain, au islahin bainan nas, au ma'rufin au islahin bainan nas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksudkan di sini menghubungkan silaturrahim, tali persaudaraan sesama kita orang Islam, mentaati Allah dan Rasulnya, bahkan segala amalan baik yang diungkapkan dalam kalimah ma'ruf. Ma'ruf ni luahlah kebajikan. Segala perkara yang baik itu ada kebajikan. Itu jelas diketahui umum. Ini kerana akal manusia dapat membezakannya dengan yang lain. Di antara sesama Islam, kita kena ikat tali persaudaraan sesama kita. Umat Islam pada masa sekarang ini tidaklah bersatu. Masing-masing dengan fahaman sendiri, masing-masing dengan tujuan sendiri. Tidak ada penyatuan. Kerana sebelumnya kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924, yang memayungi umat Islam adalah khalifah itu, Khalifah Uthmaniyah yang terakhir kan. Selepas kejatuhan itu, umat Islam berpecah, masing-masing merintah ikut negara sendiri. Dan di kalangan orang Arab sendiri pun mereka tidak bersatu. Kalaulah bersatu, nescaya habislah orang Yahudi, orang Israel tu. Kerana Israel hanya ada 1-2 juta sahaja di dunia ni. Tapi orang Islam adalah, ketika ini adalah penganut kedua terbesar di dunia selepas Kristian. Dia lawan dengan Kristian lah, yang Islam ni. Akhir sekali diturunkan Imam Mahdi akhir zaman nanti, akan menyatukan semua umat manusia. Dan pada masa itu, orang Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Berperanglah. Jadi akhir zaman nanti tak ada dah
Guna senapang ke, pistol tak ada dah. Ataupun nuklear ke, semua tak boleh guna. Tak ada dah persenjataan moden. Semuanya kembali kepada zaman dahulu kala. Guna pedang, tombak, kerih. Siapa yang ada pedang lah. Siapa yang tak ada pedang, dia akan guna kayu. Balik kepada zaman dulu balik. Dan akan berperang dengan orang Yahudi ni sampai seluruh orang Yahudi dibunuh di akhir zaman. Sampai ketika itu semua kata pohon kayu semua boleh bercakap, batu ke. Dia kata Yahudi pun lindung di belakang, dia kata, wahai orang Islam, ada Yahudi belakang aku, datanglah bunuh dah. Ya. Melainkan satu pohon ini yang dinamakan pohon Wattad, iaitulah pohon Yahudi. Dan pada masa sekarang ini Yahudi telah menanam pohon tersebut dengan banyaknya. Pohon Wattad tersebut sampai 2 juta pohon, tak tahulah, lebih kurang lah 2 juta pokok Wattad. Tak tahu apa kebaikannya, tapi kerana mereka mengkaji hadis tersebut, maka mereka pun tanam pokok Wattad tersebut dengan banyaknya. Jadi umat Islam dia kena bersatu, barulah dia boleh menawar dunia ini. Umat Islam telah pernah menguasai dunia ni 23 dunia. Tetapi sesama Islam pun tidak, ada yang tidak bersatu. Kerajaan Islam ini serang kerajaan Islam yang lain, menyebabkan Islam itu lemah, disebabkan umatnya yang berpecah. Ada yang fahaman Wahabinya, Syiah dan perpecahan lah, Ahli Sunnah. Ada macam-macam fahaman. Sebab itu mereka tidak bersatu. Umat Islam akan terpecah kepada 73 puak. Yang benar adalah satu sahaja, iaitulah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tengok di negara kita ni saja, Ahli Sunnah lah. Kalau kita tengok di luar tu, macam-macam fahaman ada. Tapi dalam Malaysia ni taklah teruk sangat. Tapi kalau tengok di negara jiran saja, di Indonesia, macam-macam Islam ada fahaman di sana. Islam yang paling ramai di dunia adalah Indonesia. Memang 97% adalah orang Islam. Malaysia 65%. Dia Indonesia 97%, tapi macam-macam fahaman ada dalam tu. Ayat yang bermaksud ataupun mengadakan perdamaian di antara manusia, di mana Rasulullah SAW amat menganjurkan, kerana baginda pernah mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini terkenal lah dalam sejarah Islam. Dia adalah di antara sahabat Rasulullah SAW yang sempat untuk dalam pembebasan kota Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang ni. Ketika dia berperang itu, semangat dia berperang itu, walaupun ketika itu umur dia telah lanjut usianya, dia kata 80 lebih dah. Dia pergi berperang dan dia syahid ketika dia berperang, dan dia ditanam berhampiran dengan tembok tak jauh daripada tembok Konstantinopel tersebut. Dan cerita Konstantinopel ni, yang membukanya adalah Sultan Al-Fatih, Sultan Mehmed, Sultan Al-Fatih lah. Kerana Al-Fatih ni maksudnya pembuka kota tersebut.
Khalifah yang terakhir, Khalifah Uthmaniyah. Bapanya bernama Sultan Murad. Sultan Murad II. Dia nak melawan dengan kerajaan Byzantine. Ketika itu Islam amat kuat. Kerajaan Islam, Khalifah Islam ketika itu. Bahkan dia menawan hampir 2/3 dunia. Eropah semua dah dilawan. Sampailah tinggal sikit saja di Konstantinopel tu. Ada kerajaan Byzantine kan. Dan untuk menawan kota tersebut amatlah payah. Sampai kata 44 hari, sebulan lebih lah dikepung kota tersebut. Diserang yang pertama tak lepas, ramai yang mati, undur balik. Lepas tu bincang, susun strategi dan sebagainya, macam-macam serangan yang strategi yang mereka susun. Sebabkan perpaduan ketika itu amatlah kuat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Mahukah engkau aku tunjukkan dari hal sedekah yang ia adalah lebih baik bagimu daripada unta yang merah?" Unta merah ni unta yang mahal lah, berharga kan. Abu Ayyub menjawab, "Bahkan ya, aku nak tahulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuslihu bainan nasi idza tafasadu wa tuqaribu bainahum idza tabaadu." Artinya engkau mendamaikan di antara manusia apabila mereka berkelahi, berdamaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan di antara kaum Aus dan Khazraj yang bergaduh selama puluhan tahun sebabkan perkara yang kecil sahaja. Seorang ni bergaduh kan, bunuh orang ni, bergaduhlah. Ada kata beratus tahun lamanya. Rasulullah mendamaikan keduanya. Kamu mendamaikan di antara dua yang berkelahi. Bukan kita jadi batu api kata, dia ni memang lah, dia ni bergaduh, dia ni pergi tambah lagi. Jadi makin teruk lah. Dan engkau mendekatkan mereka apabila mereka berjauhan. Wa tuqaribu bainahum idza tabaadu. Apabila mereka jauh, mereka berkelahi, kamu rapatkan. Sama contohnya sama adik beradik, jiran tetangga, kita kena jangan berkelahi lah. Lebih baik kita diam dulu, tengok dulu kan, sabar sat. Jangan kita mudah berkelahi. Riwayat Bazzar dan Tabarani. Menurut Ummi Habibah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bima'ruf aw nahyun 'anil munkar aw dzikrullah. Yang bermaksud percakapan anak Adam semuanya akan dikira atasnya dan bukan untuknya. Semua percakapan, semua perbuatan anak Adam ini semuanya dikira. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dikira percakapan kita tu. Kalau tak kira tak apalah, cakap apa yang kita nak cakap. Tapi semuanya akan dikira. Kecuali bicara yang menyuruh berbuat baik, melainkan amrun bima'ruf, menyuruh orang berbuat
kebajikan dan melarang berbuat jahat, ataupun yang mencegah dari perbuatan yang mungkar, atau yang menganjurkan untuk mengingati Allah. Riwayat Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya, semua percakapan anak Adam ni akan dikira, akan dipersoalkan atasnya, melainkan perbuatan yang menyuruh orang berbuat kebajikan dan melarang untuknya berbuat jahat. Ada juga orang yang jenis diajak orang buat jahat, dia kata ya lah buat baik sangat ni kan, bukan baik tahu pun. Ada orang jenis macam tu, tak elok lah. Menyuruh orang berbuat kebajikan, yang dua tu lah. Ataupun dia nasihat untuk kebajikan, ataupun adalah pengecualian dia yang lain. Tetapi semua yang buruk itu adalah dosa. Seorang lelaki berkata kepada Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ini adalah ulama tasawuf yang terkenal. Alangkah hebatnya bicara ini. Lalu Sufyan menyampuk, apakah engkau belum mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan. Bisik pun tidak boleh benda yang buruk. Kena yang baik saja. Kecuali perbicaraan yang menyuruh memberi sedekah atau yang menganjurkan berbuat kebaikan, perkara-perkara yang baik. Kalau kita tengok perkembangan Islam, penyebaran Islam, semuanya bermula dengan perdamaian dulu. Tetapi kita lihat perkembangan Islam ini juga di atas mata pedang, menggunakan pedang, menggunakan kekerasan, pertumpahan darah, pembunuhan untuk menyebarkan agama Islam apabila tiada perdamaian. Tetapi apabila kerajaan Islam tu dia merasakan dia kuat, maka dia boleh mengajak negara-negara yang lain supaya masuk Islam dengan kekuatannya. Seperti mana Nabi Sulaiman dia mengutus surat kepada Ratu Balqis. Dia tulis pendek saja, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya ia daripada Sulaiman dan ia adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kau sombong atas diriku dan datanglah, serahlah kepada aku sebagai orang Islam. Dengar macam tu kan, Ratu Balqis ini dah fikir banyak kali dah. Kata, hai, siapa yang nak cabar aku ni? Padahal kerajaan Sabah ketika itu adalah di antara kerajaan yang kuat, yang menawan banyak negeri. Tetapi Raja Sulaiman ini dia nak mencabar Ratu Balqis ini, kerajaan Sabah ini. Dia kata, macam mana surat ni? Kan? Ada bincang dengan pembesar dia. Dia kata, adakah kita nak menyerang atau kita nak berdamai dulu? Lepas tu para pembesar kata, kalau macam ni elok kita seranglah. Kita berperang, kerana tentera kita pun banyak, alatan tentera kita pun di antara yang hebat, dan kita
telah menawan banyak negeri. Elok kita serang lah. Lepas tu Ratu Balqis pikat, dia kata nanti sat. Kerana dia kata seorang pemerintah itu jika dia berperang, afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Dia menjadikan seorang yang kuat itu menjadi lemah. Dia lalu satu kampung itu dia musnahkannya. Peperangan ini akan menyebabkan pentumpahan darah yang banyak. Dan kita belum mengetahui lagi setakat mana kekuatan Nabi Sulaiman itu dan kerajaannya. Kalau nak serang negara itu, kena kaji dulu setakat mana kekuatannya. Tak boleh main pakai serang macam tu ya. Dan kita tengok banyak perkembangan Islam itu adalah dengan peperangan. Setelah tiada dalam perdamaian. Kejatuhan kerajaan Abbasiyah adalah disebabkan oleh tentera Mongol ataupun tentera Tatar. Ketika itu meluaskan wilayahnya ke hampir ke serata dunia lah, 23 dunia. Dia lawan. Dia telah menawan Parsi, dan selepas Parsi ada kerajaan Abbasiyah pada ketika itu berpusat di Baghdad. Dia dihantar utusan kepada Sultan Mu'tasim. Dia kata, serahlah diri kepada aku, sesungguhnya aku telah menawan banyak negeri. Dan Sultan Mu'tasim ketika itu tidak mahu menyerah diri ataupun memberikan ufti. Dia tak mahu. Lepas tu Hulagu Khan, tak silap dia serang kota Baghdad. Dia kepung kota Baghdad. Dia lawan selama 14 hari saja. Dia telah memusnahkan kota Baghdad. Kota Baghdad ketika itu menjadi pusat perkembangan Islam yang sangat masyhur, yang sangat besar sekali. Habis dia bakar buku-buku, kitab-kitab di Sungai Tigris. Sampai kata Sungai Tigris tu jadi hitam disebabkan dakwah pena ni, buku-buku tersebut, kitab-kitab ulama yang sangat banyak dibakar. Baitul Hikmah dibakar, perpustakaannya besar sekali itu dibakar kan. Habis khazanah ilmu disebabkan di antaranya banyak sebab lah. Khalifah Mu'tasim ketika itu pun seorang yang zalim juga. Macam-macam masalah. Kerajaan Abbasiyah dia tidak menjaga sangat ketenteraan dia, pertahanan dia. Hanya memikirkan tentang perkembangan ilmu. Tak jaga sangat pertahanan. Macam-macam lah. Kita tengok tentera Mongol Tatar yang dikatakan kuat, yang tidak pernah dikalahkan oleh siapa pun selama 40 tahun lamanya, juga akhirnya ditewaskan pada tahun berikutnya apabila dia nak menyerang kerajaan Mamluk di Mesir, tak silap. Kerajaan Mamluk. Dan ketika itu dia mengutus surat lah kepada kerajaan Mamluk ketika itu. Dia kata, serahlah diri, janganlah kamu berani melawan. Sesungguhnya kuda kami amatlah laju, pedang-pedang kami amatlah tajam, dan kami tidak pernah dikalahkan oleh sesiapa pun selama 40 tahun lamanya. Itu kerajaan Tatar. Dia kata kepada kerajaan Mamluk ketika itu Sultan Saifuddin Qutuz. Dia kata, lepas tu Sultan Saifuddin dia fikir, dia kata, kita nak menyerah ke ataupun kita nak serang? Dia fikir dengan pembesar dia, berbincang dengan pembesar dia.
bincang-bincang dah kata kita menyerah lah. Kerajaan Abbasiyah berjatuh, kerajaan lain yang kuat semua jatuh lawan dengan kerajaan Tatar ni, tentera Mongol ni. Last sekali Sultan Saifuddin Qutuz, mula-mula dia Saifuddin Qutuz ni dia ganti rajanya muda kan, dia ambil takhta tersebut. Dia kata, dia bincang kata elok kita lawan, kerana syahid itu lebih utama bagi orang Islam. Kalau kamu tak mau ikut berperang, kamu tinggallah di sini, aku akan berperang. Nah, jadi pembesar dia kata tak apalah, kami semua pun ikut berperang. Dan dilantik panglimanya Panglima Baibar. Dan KK itu dia berjalanlah dengan bala tenteranya. Kerajaan Mamluk itu, nak dikatakan tentera Mongol ini pun dapat dikalahkan oleh orang Arab lah, oleh orang Islam masa tu, di peperangan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut, kita tengok dalam YouTube pun ada cerita peperangan tu macam mana tentera Mongol kalah, tentera Tatar kalah pada masa tersebut. Nah, itu kekalahan yang pertama kerajaan apa? Tatar kepada orang Islam, tentera Mongol. Cara dia berlawan adalah, yang pertama sekali, Sultan dia duduk di belakang dulu, di satu lembah tu, di pegunungan itu, di kiri dan kanan. Dia suruh Panglima Baibar itu pergi dulu lawan tentera Mongol. Sebahagiannya lah, ada lebih kurang 12,000, dah bagi 3. Dia hantar dulu yang pertama tu, hantar-hantar, lepas tu dia lawan, dia lawan serang, dia berundur, serang berundur sampailah masuk ke dalam perangkap. Lepas tu kiri kanan serang tentera Mongol sampai masuk perangkap. Belas sekali lawan, mereka kalah. Tentera yang kuat tersebut pun boleh kalah, kerana yang memenangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana persepakatan perpaduan umat Islam ketika itu. Start pada tu Islam naik semula, dan ada tentera Mongol yang masuk Islam. Di antara mereka yang masuk Islam, sebabkan penyebaran Islam semakin meluas. Sambungan ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah memberitahu kita tentang peringatan yang terkandung di dalam firman itu akan berguna bagi sesiapa yang mahu mencari apa yang ada di sisi Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yakni barang siapa yang melakukan demikian untuk mencari keredaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Siapa yang membuat kebaikan semata-mata untuk keredaan Allah, mencari mardatillah, sesungguhnya kami akan memberinya pahala yang amat besar. Ajran azima. Pahala-pahala ni bentuk macam mana pahala ni? Kita fikir kan. Wallahu a'lam. Yang akan kita ketahuinya di akhirat nanti. Bahkan dalam kubur nanti pun kita dapat mengetahui pahala tu macam mana. Nikmat di akhirat macam mana, nikmat kubur, macam mana pahala tu. Siapa yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nisa ayat 114. Maksud dengan pahala yang besar ialah ganjaran yang tidak terbatas. Pahala Allah Ta'ala ni adalah tidak terbatas. Nabi bersabda, Laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas,
fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah pendusta, iaitu orang yang berusaha untuk memperbaiki di antara manusia, lalu dia mengatakan sesuatu yang baik atau menimbulkan perasaan yang baik, yakni untuk maksud perdamaian. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Tidaklah dinamakan kazzab orang yang penipu itu di dalam dia nak berusaha untuk perdamaian, untuk mendamaikan. Contohnya orang yang nak membunuh diri lah. Nak bunuh diri, dia kata, ish, orang ni dah tak suka dekat aku ni, dia tak tahan apa semua, dia nak bunuh diri. Last sekali kita kata, dah orang ni dah nak berbaik dengan kamu, nak baik dah, dia hanya kata yang baik saja, menyebabkan dia tu tak jadi nak bunuh diri. Itu antara perdamaian. Dan itu tidak dinamakan penipuan. Bahkan itu diharuskan, ulama kata. Ada kata bohong sunat, tapi yang boleh dikatakan bohongnya harus. Bohong tak ada sunat lah. Kata itu dalam tujuan untuk perdamaian dibolehkan. Lalu dia mengatakan sesuatu yang baik atau menimbulkan perasaan yang baik, iaitu untuk masuk perdamaian. Tujuan perdamaian itu lebih baik. Masalihul mursalah adalah untuk perdamaian. Ummu Kalsum radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW menggalakkan dari hal apa yang dibicarakan oleh manusia. Ummu Kalsum berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW dia menggalakkan untuk segala apa yang dibicarakan oleh manusia kecuali 3 perkara. Iaitu yang pertama ialah dalam peperangan. Yang kedua, untuk memperbaiki atau mendamaikan antara manusia. Dan ketiga, bicara suami kepada isterinya atau bicara isteri kepada suaminya. Yang pertama di dalam peperangan. Selain daripada itu, semuanya hanya bercakap benda yang baik saja. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu. Selain daripada 3 ini. Dalam 3 ini boleh kita berbohong ataupun menipulah. Diharuskan ni disebabkan yang 3 perkara ini. Yang pertama ialah dalam peperangan. Di dalam peperangan dia ada strategi dia, peperangan dia. Kita tak boleh betul saja macam tu. Kerana Nabi pernah bersabda, al-harbu khida'un. Sesungguhnya peperangan itu adalah satu penipuan. Kerana peperangan ini kita boleh guna macam-macam taktik. Contoh yang paling jelas sekali adalah dalam peperangan Mu'tah. Cuba tengok balik peperangan Mu'tah. Bagaimana 3,000 orang muslimin berperang dengan 200,000 orang Romawi. 3,000 orang muslimin lawan dengan 200,000. Perbandingan 1 kena bunuh berapa orang? Lebih kurang seorang kena bunuh 70 lebih. Seorang kena bunuh 70 ke atas lah orang. Tapi mustahil lah orang biasa dia seorang boleh bunuh 70 orang. 200,000 lawan 3,000. Ketika itu 3 panglima Islam
telah mati dah. Sepupu Nabi. Nombor 3 lagi lah, telah mati. Dan yang keempat itu diganti oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pun baru masuk Islam kemarin. Lepas tu dia ikut pergi Perang Mu'tah. Ikut Perang Mu'tah, dia kata, ish, aku ni nak jadi panglima perang, aku pun baru masuk Islam saja. Dah kali sahabat kata, tak apa, hang ni pandai dalam peperangan, hang ni orang yang mahir dalam peperangan, tak apalah. Khalid Al-Walid menerima jadi panglima perang. Lepas tu panglima perang dia kata, ish, 3,000 nak lawan 200,000 mustahil. Kalau ikut logik akal lah, kita kalah jumlah dengan orang Romawi. Lepas tu dia kata, nak buat macam mana ni? Nak mohon bantuan daripada Madinah, penjauh kan, takut tak sempat. Last sekali dia kata, dia susun strategi, tentera yang belakang pergi ke depan, tentera yang kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Dah ubah kan. Lepas tu baju orang yang depan ubah, orang yang belakang pakai baju orang yang depan hari ni, orang yang kiri pakai yang kanan, ubah. Hari ni dia lawan orang ini yang depan, esok dia lawan yang belakang pula. Dah kali kan. Lepas tu orang Romawi ni kata, ish, orang Islam ni ramai orang kah, ataupun dah datang bantuan ni, bantuan Islam dah datang. Dia kata, sebab kemarin aku lawan dengan orang lain, hari ni orang lain pula, baju pun lain. Ish, pasal banyak ni tentera Islam ni. Lepas tu ketika itu orang Romawi dah mati berpuluh ribu orang dah. Orang Islam baru mati berapa ratus orang. Tu lah. Tu Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut logik akal, Allah lah dia pergi perang lah, 3,000 mana boleh nak lawan 200,000. Kalau lawan tumbuk pun kalah, lawan tangan kosong pun kalah. Logik akal kan. Seorang bunuh 70. Last kali lawan, dah kali tentera Romawi kita tak boleh pergi dah. Tentera kita dah mati banyak. Tentera Islam pun dah dapat bantuan banyak daripada luar. Jadi kita berundur lah, tak dan habis lagi lah. Lepas tu tentera Islam pun dapatlah menyawa sikit nak lawan dengan 200,000 tu, yang amat dahsyat sekali. Lepas tu dia susun balik strategi. Khalid Walid tu dia susun tentera dia untuk kembali ke Madinah. Semuanya dapat kembali ke Madinah dalam keadaan yang selamat. Adapun yang lain semuanya syuhada. Tu macam mana dia mengatur strategi peperangan. Kalau betul serang macam tu 3,000, tak tahulah terhabis terus perangan orang Islam. Yang kedua, untuk memperbaiki atau mendamaikan antara manusia. Untuk memperbaiki, mendamaikan, tak mau bagi berkelahi. Boleh kita, diharuskan kita bercakap berdusta atau berbohong untuk tujuan perdamaian sahaja. Yang ketiga, bicara suami kepada isterinya dan bicara isteri kepada suaminya. Contohnya bicara suami kepada isterinya, kadang-kadang tu dia nak menyelamatkan rumah tangga dia tu, dia kena bohong sikit lah kan. Dia kata tadi dia jumpa siapa kan, lepas tu dia kata, ish, dia tolong lah, dia kata tu kan. Tapi dia kata jumpa seorang perempuan, dia kata perempuan ni dia kata berkenan dengan dia. Lepas tu dia ajak lah ni kan. Tapi dia tak cerita lah macam tu. Dia kata dah tadi jumpa kawan. Dia tak cerita kata kawan perempuan tu. Tadi jumpa kawan dekat luar tadi sembang pun kan. Lewat dah sikit balik. Padahal dia jumpa perempuan tu, dia minta tolong, so tolong Ustaz. Perempuan tu pula tak kahwin lagi kan. Laki dia pun mati saja, setahun dah. Nak pergi klinik, dia minta tolong Ustaz, tak ada siapa nak tolong.
Tu dia last sekali balik lewat lah, jumpa bini dia kata, "Ni siapa balik lewat ni abang?" Kata, "Tadi jumpa kawan tadi, kan? Tolong kawan sah. Balik lewat ni ke hospital kan." Dia tak cerita lah, kata dia jumpa perempuan tu kan. Cerita tu mungkin jadi benda lain. Itu adalah untuk menyelamatkan rumah tangga, diperbolehkan untuk tujuan tu saja. Dan bicara isteri kepada suaminya, selagi mana tidak timbul fitnah lah kepada diri mereka lah. Jangan sampai timbul fitnah. Dibolehkan untuk tujuan tersebut saja. Kerana kalau dicerita perkara yang sebenar, akan jadi sebaliknya lah. Itu di dalam 3 perkara. Daripada Sahil bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu bahawa pernah sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal perselisihan antara suku kaum Amr bin Auf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka untuk mendamaikan antara mereka dengan beberapa orang sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendamaikan di antara kaum perselisihan suku kaum Amr bin Auf. Rasulullah pernah mendamaikan. Ramailah kabilah Arab yang sering bergaduh dan Rasulullah mendamaikan di antara mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada suatu perbuatan yang lebih utama daripada berjalan menuju kepada solat atau mendamaikan orang yang berselisih dan kesatuan yang diaturkan antara kaum muslimin. Tidak ada yang lebih utama, yang lebih afdal daripada berjalan menuju ke solat. Berjalan ke solat bukan maksudnya berjalan kaki. Tak kiralah dia kereta ke, motor ke, basikal ke, nak pergi solat, ini kira pahalanya. Atau mendamaikan di antara orang yang berselisih, yang bergaduh, kita diberikan pahala.